Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara semua? Saya mohon maaf dah terlewat sedikit hari ni. Sebab ada anak saya buat untuk live dalam Instagram. Saudara. Jadi kalau saudara tak dapat live melalui Facebook, boleh pergi ke Instagram. Apa khabar saudara Mustafa Alias, saudara Fuwi, Khairul Paklang, Azmi Nordin, Adam Ashraf, Muhammad Azmi, saudara Puan Rosnah Abdul, Faizal Acul, Rubidin, apa khabar Bi? Semoga sehat walafiat bersama pasangan ya. Saudara Mak Zamri, Edinor, saudara Mak Khalil, Hafazah Abu Bakar, Elias Adam Khalil, Thomas Tam, how are you Tan? Oping Temu, Wak Sukimin, Wak Kijan, Rosli, Eddie Didi, Ismail Abu Hassan, Azmi, Mazuki, Rosyun. Ni saya ingin nyatakan kalau saudara tak dapat sangkut-sangkut dalam FB ni, Facebook, saudara boleh pergi ke Instagram. Sebab anak saya dah buat connection Instagram. Jadi saudara boleh subscribe dalam Instagram, bukan kena bayar pun, tak kena bayar. Dia subscribe melalui telefon anda supaya dapat mendengar dengan jelas. Saudara jangan lupa. So kepada yang tak sempat saya santuni saudara Muhammad Azmi, yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf. Malam ini insya-Allah saya akan santuni. Jadi saudara boleh share, like dan jangan lupa kalau sangkut pergi lagi cepat-cepat ke Instagram. Maklum sajalah sekarang ni macam-macam mereka lakukan. Saudara ya. Baik, ini laporan saya tentang kedudukan COVID-19 hari ini. Saya hari ini tanggal 19 Jun, hari Sabtu. Kita bercuti, tentulah duduk di rumah ya. Jumlah keseluruhan hari ini jangkitan virus corona adalah 5,916. 5,911 menjadikan jumlah terkumpul 691,115. Dah hampir 670,000 dah. Dah hampir 700,000 dah saudara. Dan kematian hari ini adalah sejumlah 72 orang. Dan warga kita yang tumpas kesan daripada virus corona adalah 4,348. Sebab itu kita baru berdoa saudara supaya kita tidak dijangkiti oleh virus corona. Berusahalah kita untuk mengekang ataupun memutuskan jaringan virus corona ini dengan menjaga kesihatan, menjaga kebersihan, tidak melakukan penjarakan sosial. Baik saudara, di Perlis alhamdulillah hari ini sifar tiada jangkitan di Perlis. Cuma di Kedah ada peningkatan. Semalam 159, hari 204. Di Pulau Pinang juga ada peningkatannya. Cek. Mami, Combi apa semua tu ya. Ada semalam 122, hari ini 167. Begitu juga di Perak. Di Perak ada turun. Semalam 357, hari ini 245. Dedo lah sikit. Orang Perak kata dedo. Kedak pijo yuk. Hai. Di Selangor ada peningkatan saudara. Semalam 2,095, hari ini 2,111. Dan warga Selangor keseluruhannya yang dijangkiti oleh virus corona adalah 226,455. Begitu juga di wilayah Persekutuan. Memang ada susut. Semalam 816, hari ini 483. Jumlah terkumpul untuk warga di wilayah Persekutuan adalah 77,789. Putrajaya lega. Semalam 6, hari ini 3. Saudara ya, apa khabar saudara Yusuf Faizal? Ya, waalaikumsalam. Di Negeri Sembilan, saya melihat bahawa Negeri Sembilan ni jumlahnya masih lagi tidak begitu baik. Macam mana Negeri Sembilan ni? Jagalah kesihatan, jagalah kebersihan. Kau jangan duk merayap sana, merayap sini jang. Kalau kilang tu sobu aja silang tu. Apa halnya sampai setakat hari ini berturut-turut sudah 1, 2, 3, 4 hari. Jumlahnya daripada 600 dia naik 1,000. Semalam dia turun 870. Hari ini masih lagi turun berturut. Tapi angkanya 770 warga Negeri Sembilan.
Nak kata kilang-kilang mana yang buka ni? Tak tahulah. Di Melaka ada susut. Semalam 223, hari ini 134. Begitu juga di Johor. Jadi gelembung di Johor itu masih lagi dalam suasana yang tidak begitu baik. Bagaimanapun ada susutnya. Semalam 592, hari ini 458. Di Pahang susut masih lagi 2 angka, alhamdulillah. Semalam 79, hari ini 56. Tetapi di Terengganu dia naik balik. Walaupun susut 2 angka, semalam 32, hari ini 62. Dan di Kelantan, nampak gaya Kelantan ni berhati-hatilah. Cek mek, sains belakang. Sebab nampak gayanya di Kelantan ni sudah ada peningkatan 2 hari berturut-turut. Sebab dia susut 3 hari lepas daripada 230, turun 154. Semalam dia naik 200 dan terus naik hari ini 223. Jaga kebersihan, pastikan kalau anda keluar rumah, balik, bersihkan tangan, bersih diri, kalau boleh mandi terus. Saudara, jaga kebersihan diri, jaga keluarga. Kita jaga diri kita, saudara, ya. Kemudian di Kelantan, di Sabah juga ada peningkatan sedikit. Semalam 199, hari ini 201. Begitu juga di Labuan. Nampak gaya belum ada kelegaan, masih lagi 3 angka. Semalam di Labuan 152. Daripada 2 angka, daripada 97 dia naik 152. Hari ini 185, terus naik. Begitu juga di Sarawak. Walaupun semalam nampaknya ada lega sedikit. Daripada 559, dia turun 536. Tapi hari ini dia meningkat 569. Jadi kepada warga Sarawak, berhati-hati dan sentiasa menjaga kebersihan dan duduk di rumah lah, tak payah merayap sana sini. Jumlah terkumpul untuk bulan ini setakat hari ini, ya saudara, setakat 19 hari bulan ini, jumlah mereka yang dijangkiti oleh virus corona yang terkumpul adalah 118,858 sehingga saat ini. Itu untuk bulan Jun. Jadi kita tengoklah sampai cukup bulan ni berapa jumlahnya. Baik saudara, kita pergi ke tazkirah yang singkat. Kerana ini Imam Ghazali sentiasa berpesan pada kita supaya kita carilah sahabat yang setia. Kita harus mencari sahabat yang setia dalam duka, bukan hanya dalam suka. Kerana hidupmu sentiasa berputar antara suka dan duka. Sebab itu Imam Al-Ghazali menyebut dalam kitabnya, dalam kitab Bidayatul Hidayah, katanya adab bersahabat. Bila kita bersahabat ada adabnya. Saudara Muazmi, adab bersahabat mengutamakan sahabat dengan harta bendanya. Jika tidak mampu buat demikian, maka hendaklah ia memberikan kepada sahabatnya apa yang lebih dari hajat dirinya. Kemudian dia harus menolong sahabat dengan diri pada segala hajatnya dengan cara bersegera sebelum sahabat itu meminta tolong. Kalau kita lihat sahabat kita susah, segera kita tolong, tak payah nak tunggu dia minta. Saudara, kemudian haruslah kita menyembunyikan rahsia sahabat. Jangan kita dedahkan. Kadang-kadang sahabat kita menceritakan masalahnya, masalah rumah tangga dalam keadaan COVID sekarang ni. Tentulah mereka akan cerita keadaan anak saya, keluarga saya susah, saya dan sebagainya. Jangan pula kita wawarkan rahsia mereka. Sebab semua orang ada harga diri, semua ada maruahnya. Dan berusahalah kita untuk menutup keaiban para sahabat kita. Sampai itu kita harus berdiam daripada menyampaikan perkataan orang lain yang mencela sahabat kita. Memanglah kadang-kadang your friend is not necessarily my friend. Sahabat anda tidak semestinya sahabat saya, musuh anda tak semestinya musuh saya. Jadi kadang-kadang musuh bercerita pada kita tentang sahabat kita. Jadi jangan pula kita menjadikan orang penyampai yang dia punya menyebut menyampai. Apa orang ni kata begitu, orang ni kata begini. Yang kita nak menyebut-nyebut. Apa akhirnya sahabat menjadi bermasalah dan mereka berbalah. Saudara? Baik. Ini itu untuk tazkirah pendek hari ini. Apalagi kita ada hari ini sekejap saudara. Baik. Dan hari ini saudara, saya ingin mengucapkan selamat semoga sahabat-sahabat kita, wira-wira daripada warga UMNO yang dipimpin oleh Saudara Aziz Rahim telah pun berangkat ke Palestin malam tadi, yang dihantar oleh Yang Berhormat Datuk Ahmad Maslan selaku Sesuatu Agung UMNO, mengucapkan selamat berangkat kepada Datuk Sri Aziz dan Datuk Dr. Fatul Bari dari Majlis Tinggi UMNO bersama rombongannya dalam misi kemanusiaan untuk melaksanakan misi kemanusiaan, membawa bekalan ubat-ubatan
makanan kepada sahabat kita, saudara kita yang sedang bergelut dengan kekejaman Zionis di bumi Palestin. Kita sama-sama berdoa agar keberangkatan pemergian mereka itu sentiasa mendapat pemeliharaan Allah dan direstui. Semoga saudara kita juga dapat menerima sebahagian. Nak bagi semua tak mampulah. Ada mungkin yang berkesempatan dapat. Yang paling penting adalah ubat sekarang ini mungkin hadir, mungkin sejuk dan sebagainya. Begitulah saudara, kalau bumi kita, negara kita ni terjajah oleh orang, berhati-hatilah, sebab itu kita mesti berusaha untuk mencipta damai di bumi kita ini. Baik saudara, hari ini adalah hari bapa sedunia. Saya bapa, anda bapa, bukan hari ibu ya. Jadi saya mengucapkan selamat hari bapa kepada semua teman-teman yang mempunyai anak. Dan kalau kita masih punya bapa, ucapkanlah, Dad, I love you, Dad. Apalah salahnya kita ucapkan, cium tangannya, cium pipinya. Kerana sebenarnya seorang bapa dia menantikan ciuman kasih sayang daripada anak. Sebab itu saya agak terkesan apabila menatap kiriman daripada Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi yang menculipkan kepada kita tentang bicara hatinya untuk anak-anak. Apa kata beliau? Katanya, anak-anakku, janganlah kamu fikir kamu berjaya hari ini kerana kehebatan dirimu semata-mata. Bukankah bapa kamu gigih mencari rezeki untuk membesarkan kamu dari kecil hingga sekarang? Taburan kasih sayang dan doa bapa sentiasa mahukan terbaik buatmu. Hati budi bapamu betapa risau dan sedih setiap kali melihat kamu jatuh sakit. Duhai anak-anakku, bapamu mungkin tidak berpelajaran seperti ayah rakan-rakanmu yang lain. Mungkin juga tidak berjawatan tinggi. Namun itulah bapamu yang sangat mengambil berat tentang dirimu. Rela berpayahan, berlapar, dahaga demi untuk melihat kamu mendapat pendidikan sempurna dan akhirnya kamu berjaya. Seusai kejayaanmu, janganlah dilupai jasa bapa. Sayangi dan hargai mereka seadanya. Hormati mereka. Sentiasalah mengambil berat. Jagalah bapamu semampu kamu. Ingat saudara, naluri bapa jarang mengungkit. Kerana pengorbanan mereka untuk keluarga adalah tanggungjawabnya. Namun sedikit ucapan maupun pemberian tanda ingatan sudah cukup bererti bagi seorang bapa. Semasa tempoh PKP, tiada yang lebih mengembirakan bapa daripada menerima panggilan darimu. Kita yang berada di Kuala Lumpur, di luar kawasan, jauh daripada ibu bapa, apalah salahnya kita panggil? Kita buat panggilan telefon, apa khabar papa ke, ayah ke, dad ke. Kerana semasa tempoh PKP, tiada yang lebih mengembirakan bapa daripada menerima panggilanmu. Jadi, selamat hari bapa kepada semua bapa. Walaupun memuliakan bapa, tiadalah batas waktu. Kewajipannya adalah berpanjangan dan berkekalan sepanjang hayat. Al-Fatihah untuk arwah bapanya. Ini Datuk Seri Zahid ini membacakan Al-Fatihah untuk arwah bapanya, dan kita yang mempunyai bapa yang telah tiada macam saya, kita juga sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah untuk arwah roh arwah bapa kita. Semoga mereka damai dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Al-Fatihah untuk bapa kita telah tiada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ingat saudara, dalam hidup kita cuma ada satu bapa, satu ibu. Tiada dua, tiada tiga, tiada gantinya. Bila dah tiada, tiadalah. Kita jadilah anak yatim. Dengan tiada ibu dan bapa, jadilah kita piatu. Jadi semasa ibu, ayah dan ibu anda masih ada, santunilah. Nikmatilah kasih sayang. Nikmatnya kasih sayang bila anda masih mempunyai ibu dan bapa. Ini pesan saya. Sebab itu saudara, dalam mutiara kita hari ini, hati yang mudah bersyukur dan tahu berterima kasih akan selalu menikmati bahagia. Tetapi hati yang banyak mengeluh akan selalu merasa hidup serba tak kena. Fikir-fikirkanlah saudara, itu untuk kita punya bicara mutiara kata. Baik saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Ingat saudara, berbelanja tanpa had negara kita menuju kemuflisan. Sebab itu kita masih menuntut agar pimpinan negara segeralah membuka parlimen supaya dapat dilakukan balance, check and balance ataupun semak dan imbang saudara.
Tajuk bicara kita malam ini adalah madah berhelah Menteri PN. Madah berhelah, macam lagu Zainal Zain lah juga ya. Dan sekali kita puitis jugalah tajuk dia bicara kita. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni dulu apa kata Pak Nazir. Pantun Pak Nazir ni saya cukup suka. Bahasanya indah dan dia menegur dengan bahasa yang baik. Kata Pak Nazir, kerap bersugi, giginya kuat, rasa segar, lalu kepekan. Apa lagi hendak dibuat? Mengharap pagar, padi dimakan. Ini beliau menzahirkan keresahan, kekecewaannya melihat pimpinan, melihat orang yang kita percaya memungkiri janjinya bagaikan pagar yang makan padi. Kata Pak Nazir lagi, buah pisang dari Sentua jual di Pekan pukul 8. Pemimpin terangsang mengubah ketua seperti ikan termakan umpan. Jadi soalnya sekarang ni bukan kita nak fikir dengan nak ubah ketua dan sebagainya. Tapi kalau ketua itu baik, kita akan jaga, kita akan pertahankan lah. Ya saudara. So, sekali lagi saya harus memberi peringatan kepada anda yang menyunting live saya dan masuk ke channel YouTube ataupun Instagram ataupun Twitter dan sebarang halaman yang lain. Anda adalah bertanggungjawab atas suntingan yang anda lakukan. Saya tidak bertanggungjawab dan saya tak dapat untuk melihat ataupun menyunting ataupun memberi komen atas setiap komen-komen yang anda lakukan. Ingat anda, apa yang anda lakukan adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali. Cuma jika anda berbicara dengan saya dalam live ini, saya mohon, amat saya pinta supaya kita menggunakan bahasa yang indah-indah, bahasa yang baik. Nak marah pun ada tata karmanya. Jangan kita nak marah duk maki hamun, tak baik saudara ya. Kita sama manusia. Tidak ada bumi yang tidak ditipu hujan. Ingat itu saudara. Baik. Sebenarnya saya awal pagi tadi menerima kiriman daripada saudara Zaidi dari kampung Sejangkang. Kampung Sejangkang ni rasanya dekat belah Kuala Langat. Dia kata Datuk, dia kata buang masa dah, hari-hari penting. Buang masa dah, hari-hari penting bagi rakyat. Dengan PKP 3.1, 3.2, 3.0 dan sebagainya. Yang tak adil katanya. Rakyat sanggup duduk di rumah dengan tiada pendapatan. Contohnya dia kata dirinya, saya bekerja sebagai welder ataupun ni tukang kimpalan secara freelance. 2 minggu berlalu dengan tiada perubahan, tambahan lagi. Jadi 2 minggu dah berlalu, tak ada apa perubahan. Tambah lagi 2 minggu. Apakah ada perubahan? Pendapatan saya, dia kata gaji, kira jam, kira hari, mana nak cari dah ada, sekarang tak ada pendapatan. Bagi saya ini semua PKP piang lah dia kata. Saya tak sebutlah perkataan itu saudara ya. Yang mengundang rakyat dalam kehidupan yang cukup tenat. Dulu dia kata beliau berada dalam M40. Tapi sekarang dah masuk B40. Kalau berterusan begini, PKP ini, jawabnya dia kata, apa kedanalah rakyat semua. Ini pandangan rakyat, memang betul. Saya dapat merasai. Dan sebab itu saya akan saman malam akan menyantuni dan menyuarakan pandangan, mengutarakan permasalahan rakyat. Supaya pimpinan di anjung kuasa distrik Perdana dapat dengar. Dengarlah sikit. Jangan anda berfikir diri anda saja. Kemudian dalam saat-saat begini, saudara, ketika kita dalam PKP ni usaha giat lakukan, saya juga bersimpati kepada teman-teman kita, tak kisah bangsa lah, kita warga cinta damai, warga yang harmonis, tak kira lah bangsa Melayu ke India ke Cina ke di mana bagi memastikan harga sayur dari Kemah Highland kembali stabil di pasaran. Akhirnya mereka kerana tak ada orang nak dapat, tak dapat nak dijual, tak dapat nak beli apa semua, dia buang saja. Lebih kurang 200 orang, 200 pengusaha sayur dan bunga di Tanah Tinggi, lodging di Gua Musang bersama juga dengan di Kemah Highland. Mereka menanggung kerugian besar kerana bahan segar itu gagal dipasarkan. Nah, ini saya katakan Kementerian Pertanian buat apa? Pegawai di Kementerian Pertanian buat apa? Takkan memanahkan kursi. Lihatlah rakyat. Masing-masing bidang jagalah. Janganlah duduk, buat dasar itu, dasar ini. Habis rakyat macam mana? Kerana mereka terpaksa membuang kira-kira 60% dari hasil tanaman mereka, menyebabkan kehilangan hasil pendapatan sampai ke RM300,000. Ini petani. Wang RM300,000 besar bagi mereka.
Anda jadi menteri gaji besar. Mungkin anda ada punya perusahaan yang lain, mungkin bisnes yang lain. Rakyat tak ada. Saya amat sedih kerana pembuangan sayuran berlaku lagi. Berlaku di lodging, berlaku di Camora Highland. Nampak gaya sejarah tiap-tiap kali berulang. Dan pimpinan yang berada di Kementerian Pertanian seolah-olah tak buat apa. Dah berlaku begitu, fikir okey untuk masa akan datang macam mana. Fikirkanlah, bincang dengan para ini apa ekspor ke, peniaga ke, bincang dengan yang jaga kenderaan, yang jaga unit transport. Harus ada perbincangan. Ini tak ada perbincangan langsung. Ini seolah-olah mematih korang lah. Itukah sikap anda? Aduh, letih saya tengok benda begini. Saya menyorotkan perasaan, kesian lah. Saya sedih melihat nasib petani. Sebab tu saya bercakap terus terang. Saya akan menjadikan media ini, medan ini, biar kita bertukar kerajaan ke, bertukar pimpinan, saya akan tetap menjadikan ini sebagai tempat untuk menyantun suara rakyat. Jangan selalu risau. Saya tetap akan bersama Saban Malam. Kemukakan apa saja yang anda hadapi. Hantarlah kepada saya. InsyaAllah kita akan fikirkan, saya akan siasat kalau benda ni benar. Saya akan cari mana kementeriannya. Kalau mungkin ada perubahan nanti kepimpinan negara. Mungkin masa itu lagi lumat lah, lagi lunyai lah kita kerjakan mereka. Saudara, begitu juga sekarang ni, saya dapat cuhan rasa warga bangsa kita yang menjadi pengusaha bas ekspres, pengusaha bas kilang, pengusaha bas sekolah, pengusaha bas persiaran. Sekarang ini bas-bas lebih daripada 2,000 unit bas tersadai di depo-depo bas. Nak pergerakan perjalanan tak berjalan. Kata Kementerian Pengangkutan boleh jalan. Kata pula Kementerian Meeting tak boleh jalan. Polis kata kena cek siapa yang nak naik tu, adakah pasnya. Akhirnya tersadai 2,000 bas. Saya kena fikir 2,000 bas itu, kalau dia ada satu bas tu 2 orang, itu tu pemandu dan pemandu nombor 2-nya. Kalau satu orang tu RM500, itu dia punya gaji lantai. Artinya kalau tak ada apa-apa pun, tak ada allowance dan tak ada special allowance, tak ada treat lah bahasanya. Kalau tiada treat, mana RM500 sebulan. Kalau 2,000 artinya sangat 2 kali 5 10,000 sebulan. Itu satu kereta, satu bas. Kalau 2,000 bas, berapa juta? Mana tuan punya syarikat ni boleh menanggung lagi? Saya bersimpati dengan mereka. Warga bangsa kita tak, saya katakan, saya tidak meletakkan bangsa Melayu, Cina, India. No. Asalkan mereka, rakyat negara ini, mereka perlu dibantu. Jadi Kementerian Pengangkutan, what have you think of them? Apa yang telah anda lakukan tak mereka? Kenapa anda tidak pergi berjumpa dengan Tengku Zafrul? Tengku Zafrul, ini keadaan sekarang. Pengusaha-pengusaha bas, pengusaha-pengusaha taksi, pengusaha-pengusaha e-hailing, now they are facing a big problem. Why? Sebab dia orang dah 2 tahun tak ada pendapatan. Dan mereka kena bayar ansuran kereta-kereta kenderaan mereka. Berjuta sahaja, bukan sikit. Kenapa kita mengizinkan bank buat pekat badak aja? Ini yang kita tuntut. Menteri, tolonglah dengar. Please help them. Rakyat tengah susah sekarang ni. Ratus ribuan lah bas tersadai. Bas kilang, bas ekspres, bas persiaran, bas daripada kali. Allah. Ini satu department, ini satu kementerian. Jadi, Wee Ka Siong, what have you done? Jangan sedap saya sekarang ni dengar khabar ni pula nak dapat road tax pun susah, nak renew lesen pun susah. Kenapa menyusahkan rakyat? Kenapa dalam keadaan susah ini kita menyusahkan lagi rakyat? This is persoalan yang saya selalu tiap malam bertanya. Ini yang saya menzahirkan perasaan yang cukup marah saya pada pimpinan yang berada di anyun kuasa. Saya kalau mereka menyantuni tak ada masalah. Saya lihat bukan saya orang UMNO, saya tak puji parti lain, tidak. Saya nak cakap terus terang, saya memuji ahli parlimen dari Kuala Krai. Begitu pula menyantuni, dia sanggup pergi ke kedai. Rupanya ada di Kuala Krai tu ada kedai jual nasi yang 3 bungkus RM10. Nasinya ada ayam, ada kuah. Dan beliau hantar kiriman saya kata, Allah, hebatnya warga Kuala Krai. Anda warga Kuala Krai, bertuahlah mempunyai seorang pemimpin yang menyantuni kehidupan anda. Tempat lain Kota Baru minta maaf lah. Itu lepas RM20 saya tak mau campur lah. Di Tanah Merah tak tahulah apa nak jadi.
Pemimpinnya kaya raya. Sedangkan wakil rakyat kalau kerai itu dia bukan ada jawatan apa pun. Semata-mata dengan elang wakil rakyat dia sanggup pergi turun. Sebab beliau sebagai wakil rakyat. Dan Wee Ka Siong turunlah. Jangan memanaskan kursi je. Dulu sebelum nak bertanding, sebelum jadi sebahagian berkerajaan, macam-macam nak buat. Saya akan bela rakyat. Saya akan bela rakyat. Rakyat mana kamu bela kan? Oh, geram saya. Bila saya tengok gini, 2,000 saudara. Tersadai dekat depo-depo. Takkan nak biarkan begitu. Dan mereka ini kalaulah kata bas ini nanti akan disita oleh bank. Apa jadi pada mereka? Macam mana transport kita berlaku? Kalaulah sekarang ni kita buka balik PKP. Nak stimulate balik kita punya ekonomi. Nak bergerak macam mana? Sebab prasarana barang kenderaan dah terputus. Ini kena tengok. Semua kementerian sekarang kena bersiap sedia. Di samping kita menjalani kita punya kehidupan yang susah ini, buat perancangan. Jangan dah okey, dah tak ada COVID nanti, nak buka balik sektor ekonomi, baru terkiak-kiak, tegeh-hegeh. Sebab itu rakyat merasakan waktu itu kau tak payah jadi menteri lah. Saudara Asrul Effendi, MCA, betul. Walaupun dia bersama dengan kita dengan Barisan Nasional. Saya tak akan pilih bulu lah saudara. Sebaik saya kalau betul, betul. Saya dulu saya tengok Sarabanan, walaupun dia timbalan Presiden MIC, pergi ke Kelang, periksa kawasan kilang. Bagaimana pekerja-pekerja kilang itu duduk berhimpit-himpit dalam rumah apa semua. Kita harus puji. Dan dia menyantuni. Dia tahu tugas dia. Sekarang tak tahu lagi lah. Sudah turun lagi lah. Ini keadaan saudara. Ha? Dan satu lagi saya terima satu kiriman. Ini satu hal lagi ni. Ini PTPTN. Saya ingat lagi. Lebay daripada PAS pun bercakap. Kita kalau ada dalam kerajaan kita akan hapuskan PTN. Saya ingat lagi. Lama bukan lama sangat. Baru 3 tahun saudara tempohnya. Azmin dia berdiri dalam satu majlis. Begitu punya ramai. Apa dia kata? Tak sepatutnya lah. Negara yang makmur. Kita ada pendapatan daripada Petronas. Dapat 80 bilion keuntungan. Jadi sepatutnya kena bagilah ini rakyat untuk ini biaya pendidikan. Ini rakyat yang zalim. Itu kata-kata Azmin waktu beliau berkempen untuk memenangkan Pakatan Harapan. Bila Pakatan Harapan dah menang, apa jadi? Lantiklah itu Mamat hidung penyek tu. Jadi pengurusi apa ini PTPTN. Ada luput? Tak ada. Dan sekarang ni mereka masih lagi meneruskan kepimpinan. Mana janji kamu nak hapuskan PTPTN? Kenapa anda tipu anak muda? Dan ini sekarang dia satu cikgu. Dia hantar pada saya. Dia kata isu ni belum selesai lagi. Dia dah bayar habis. 6 tahun dulu. Hutang dia dengan PTPTN. Tetapi waktu dia bayar habis apa semua tu, rupanya ada berbaki RM1. Dan sepatutnya dah lupa habis lah. Kenapa ada dah rekod ada RM1? Tiba-tiba dia kata sekarang ni dia dapat surat daripada PTPTN. Dia kena bayar sejumlah RM515. Ini PTPTN ni apa benda ni? Kamu lebih teruk daripada Alung. Orang dah bayar, sudahlah. Put the full stop. Kerana dia kata ini hasil saya makan. 1 sen boleh jadi ringgit Malaysia RM515 selepas 6 tahun. Dia kira bunga dah. Tak tahu macam mana perkiraannya. Jadi kawan ini bengong cikgu ni. Dia kata dia dah bayar, bukan tak bayar. Inilah letaknya bagaimana mereka mentadbir saya. Itu keadaan sebenarnya negara kita ni. Yang jadi rosak, jadi kelang kabut sekarang ni. Sebab orang yang diberi kepercayaan tidak melaksanakan tugas dengan baik. Pemimpin yang ada di anjung kuasa tidak pergi cek satu persatu. Sedangkan mereka mempunyai cukup lengkap pegawai-pegawainya. Tiap-tiap kementerian dia ada KSU, ketua setiausaha. Ada satu timbalan ketua setiausaha. Ada ketua pengarah. Ada pengarah 1, pengarah 2, pengarah bahagian, ada setiausaha bahagian. Satu kementerian tu beratus pegawai. Kenapa tak diikut dari bawah? Yang ini sekarang ni sampai Azmin yang dulu berjanji bagi nak rak konon nak apa PTPTN, saya bertanya juga dengan Puan Norani. Datuk Norani yang kita jawab. Sebab ini menyangkupi soal Kementerian Pengajian Tinggi. Anda harus menyantuni PTPTN. Kalau mereka tidak laksanakan tugas dengan baik, terus bawa. Terus kemukakan dalam kabinet. Orang macam ini tak sesuai berada dalam kerajaan. Itu yang katakan kalau tak sesuai, tukar. Jangan dia mengenyangkan tembolok dia gaji besar dekat PTN, anak-anak bangsa kita yang terpaksa berhutang dan setengah lagi masih tak dapat.
yang berada di pusat pengajian tinggi diberi keresahan. Makan ke mereka dalam keadaan sekarang ni. Saya sangat terus terang, ada anak saya yang belajar di sebuah universiti. Sahabat kiriman, macam mana? Betul lah duduk di asrama. Makan mereka ada ke tak ada? Kita mana tahu. Kita nak pergi, tak boleh. Jadi ini anak-anak bangsa, tunas-tunas bangsa yang sedang berada di pusat pengajian tinggi. Mereka adalah calon pimpinan masa depan. Patutnya kita menghabiskan sedikit wang kita ini untuk mereka. Jangan kita biarkan anak-anak muda kita ni begitu saja melepaskan batuk di tangga. Saudara, ini sebenarnya bukanlah saya benci, tapi saya terpaksa melahirkan keadaan ini supaya memberi kesedaran. Tak kisahlah kamu dah menteri daripada UMNO ke, menteri daripada PAS ke, Tok Lebay ke, kamu menteri daripada MCA ke, MIC ke, I don't care. Bagi saya adalah pembayar cukai. Saya wajib untuk mengetahui. Ini kamu zaman bersatu hantu, biar ke dia lah, saya tak mau campur. Ini puak-puak ni malas saya. Dan saudara kena tahu, laporan terbaru yang saya dapat tentang 266 orang. 266 orang telah pun maut, kesan bunuh diri. Beban hutang yang tinggi selepas hilang pekerjaan dan masalah keluarga menjadi punca utama seseorang nekat meragut nyawanya sendiri ketika negara dilanda pandemik COVID-19. Berdasarkan statistik Polis Diraja Malaysia (PDRM), sebanyak 266 kes bunuh diri dilaporkan sejak 18 Mac hingga 30 Oktober lalu. Ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan di seluruh negara bagi mengekang penularan COVID-19. Bukan mati kerana COVID-19, mati kerana PKP. Mati bunuh diri. Ia sekaligus menunjukkan secara purata lebih 30 orang bunuh diri sebulan atau setiap hari dalam tempoh berkenaan. Begitu mengatakan pengarah daripada jenayah di Bukit Aman. Ini laporan ini bukan boleh main-main saja. Bila saya buat nyatakan ini, kita boleh minta daripada benar tak benar. Nah, sampai kenapa sampai hati kita melihat rakyat seperti itu. Jadi saya mengharapkan supaya ada sesuatu dilakukan, ya. Saudara, saya now masuk mada berhelah kita ni. Saya hairan sekarang ni pimpinan dalam Perikatan Nasional ni nampaknya seolah makin terdesak dan macam orang dah senak perut. Malah mereka lebih kelam kabut gambarannya berbanding dengan pimpinan Pakatan Harapan saat menghadapi langkah Sheraton. Betul, pimpinan Pakatan Harapan dulu dia taklah kelam kabut macam pimpinan hari ini. Masa itu mereka menghadapi dengan langkah Sheraton, ada berlakunya meeting apa semua, nak buang waktu apa semua, nak tarik sokongan dan sebagainya. Kerana pelbagai tindakan, pelbagai helah telah dilakukan seboleh mungkin untuk mengelakkan agar Parlimen tidak mengadakan persidangan dalam jangka waktu terdekat. Cerita telah segini, ini bukan macam kisah misera saya, tapi cuba bayangkan. Cuba saya fikir, ini persoalan segera ni. Banyak orang cakap soal segera ni. Saya cuma tadi terfikir, kalau mereka ni, pak-pak menteri ni, pemimpin yang ada dalam kerajaan Perikatan Nasional ni, kalaulah Raja-Raja Melayu Agung titah, anda diminta datang, dititahkan menghadap segera kerana untuk dilantik sebagai menteri, untuk dapat anugerah itu, anugerah ini. Saya rasa subuh-subuh dah ada depan pagar istana. Tapi bila Agung, Raja-Raja Melayu kata, buatlah segera sidang Parlimen, mula cari dalih. Ini keadaan sebenar saya. Kita masih belum mendengar kenyataan Faiz. Ni psikologi Makdum tu. Ini budak yang kita tak tahulah. Kononnya pemimpin hebat lah. Hebat bapak dia. Yang membinatangkan sama manusia. Dan dia masih lagi belum mengeluarkan kenyataan sama ada mohon maaf atas keterlanjuran bahasa dan memperjelaskan siapa yang dimaksudkan sebagai pemimpin binatang. Pemimpin politik binatang atau political animal. Kerana mereka yang mahu meminta supaya Parlimen bersidang. Dia masih lagi sebenarnya, kalau orang buat laporan, dia tertakluk di bawah Akta Hasutan. Kesalahan di bawah Akta Hasutan Seksyen 33 dalam struk 1A, D dan 2 dalam struk A. Dan saya sebenarnya itu bab Makdum Seko tu lah. Cuma saya bertanya lah, kenapa orang PPBM ni tak minta nasihat pada dia? Kenapa tak dinasihati dia? Sudahlah Faiz, kau buat press conference, kau minta maaf.
Orang Melayu ni kalau kau minta maaf habis cerita. Tapi kalau kamu tunjuk kamu punya degil, bodoh, piang kamu, memang orang akan marah, orang akan simpan. Tak sepatutnya saya kata kamu buat begini orang ni. Tak ada, bagi saya seharusnya saya beritahu bagi jalan. Sepatutnya dah buat silap, mengakulah. Apa masalah? Apa masalah kalau kita silap atas keterlanjuran? Minta maaf secara terbuka. Kita ni warga Cita Damai. Jangan tunjuk ke kepala kamu. Jadi sekarang ni pula, apa hal pula? Apa masalahnya sekarang ni hingga pimpinan di anjung kuasa si Perdana mengeluarkan kenyataan berbelit-belit. Macam-macam buat kenyataan. Ceritanya tuanku sudah pun memberi titah. Titah tuanku segerakan sidang parlimen agar setiap ordinan yang diwujudkan sepanjang perintah darurat dapat diperhalusi dan dibincangkan. Bukan susah sangat pun. Yang kamu takut ni apa hal? Ini jadi soal satu benda yang aku nak kena hukum. Habis dipanggil peguam itu, orang ni bercakap, orang ni bercakap. Dulu Yang Mulia Raja Gaya Melayu telah pun menyatakan kebimbangan baginda dengan kehidupan rakyat yang semakin tersepit. Baginda menzahirkan kebimbangan baginda. Jadi kita ni sebagai pemimpin segeralah dicari upaya bagaimana untuk kembali memperbaiki ekonomi negara, serta bagaimana upaya kita dapat membantu rakyat supaya kehidupan rakyat, kehidupan perik mereka yang sejak dah hampir 2 tahun ini segera dapat diuraikan. Tuanku bertitah, kenapa kamu bagi alasan itu, alasan ini? Ya, kerana itulah baginda minta agar semak dan imbang dapat dilakukan dengan adanya persidangan parlimen. Dulu Yang Mulia Raja-Raja Melayu, dulu Yang Mulia Tuan Agong dah bagi jalan. Bukan marah pun, bukan titah muka, dengan baik, dengan bahasa yang mudah. Segerakanlah ada sidang parlimen supaya dapat dicek dan imbang. Yang pimpinan Kerajaan Perikatan Nasional rasa seram sejuk ni apa hal? Yang kamu takut ni kenapa? Apakah ada percaturan sempang peranang? Songgrak sana sini. Kalau tak ada, kenapa nak takut? Tadinya tuanku dah titah, okey kita buat. Apa nak takut? Ini kamu takut kerana kamu ada salah. Dulu Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu sedar. Bagi dalam titah ni kita baca, sedar betapa rapuhnya Kerajaan Perikatan Nasional yang mentadbir di anjung kuasa si Perdana. Sebab itu baginda kata, carilah upaya bagaimana dibentuk sebuah kerajaan yang stabil dan teguh tanpa dilebarkan dengan masalah politik perkauman. Ini baginda dah bagi tahu titahnya dengan baik, dengan murni. Bukan susah mana pun. Kemudian baginda Raja-Raja Melayu dengan Duli Yang Tuan Agong menzahirkan baginda mahukan agar harmonis bangsa diwujudkan. Tentulah ianya berpaksikan kepada prinsip rukun negara. Negara kita ni ada rukun negara. Kerana itu, hanya dengan mengadakan sidang parlimen, permasalahan tersebut dapat segera dihuraikan. Jadi yang pimpinan Kerajaan Perikatan Nasional ni takut sangatnya kenapa? Why are you so scared? Apa yang tak kenanya dengan pentadbiran hingga mengundang mimpi ngeri setiap malam? Dan saya ingat yang lebih utama baginda Raja-Raja Melayu mahukan prinsip demokrasi. Raja berperlembagaan dilaksana dan menjadi amalan seluruh warga bangsa yang Cita Damai. Dengan wujudnya pembahagian kuasa. Kuasa eksekutif, legislatif, judiciary. Agong dah titah. Raja-Raja Melayu dah titah. Yang sekarang ni dia kata, ini orang ni punya kuasa, orang ni punya kuasa. Apa hal yang duk cari 1001 helah ni kenapa? Masing-masing nak tunjuk teror. Ini kena ikut di bawah akta ini. Ini orang ni kena panggil. Mengikut akta ni. Beribu-ribu daftar yang kamu nak tunjuk pandai apa? Simple lah dia. Raja bagi tahu. Baginda Raja-Raja Melayu bagi tahu. Simple. Panggil parlimen. Ini tak, ini bukan kuasa raja lah. Sampai ada pula seolah dilihat akhirnya. Seolah mencabar kasih tuanku. Kamu kena ingat. Sedar diri lah. Yang takut ni kenapa? Mudah. Kalau masing-masing memainkan peranan, negara kita aman. Eksekutif memainkan peranannya sebagai pentadbir. Jaga negara dengan baik. Ada menteri, ada menteri kewangan, ada menteri pertanian, ada menteri perdagangan dalam negeri awal pengguna, ada menteri dalam negeri, ada menteri pertahanan. Lengkap. Eksekutif.
siap dengan KSN-nya, KSU-nya, lengkap. Tak sepatutnya negara kita terjerumus dalam kehidupan yang begitu sukar pada rakyat. Tak sepatutnya. Kemudian ada pula satu lagi tu parlimennya. Parlimen ada dia punya speakernya, ada timbalan speakernya, ada dua pula cabang. Parlimen itu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Ini untuk menggubal undang-undang, untuk membincangkan segala perancangan kerajaan, ada semak dan imbang. Ada dia punya jawatan kuasa PAC-nya supaya disemak setiap pentadbiran kerajaan ini, supaya tidak ada berlaku kelompongan, supaya tidak berlaku kecurangan, supaya tidak ada berlaku mereka yang cuba membelit dan menciduk duit rakyat. Ada. Begitu juga dengan sistem judisiarinya. Ada ketua hakimnya, ada peguam negaranya, ada hakim-hakimnya, hakim mahkamah ini persekutuan, hakim mahkamah rayuan, hakim mahkamah tinggi, ada mahkamah magistrate, lengkap. Ada pula mahkamah timbang tara, ada pula mahkamah syariah. Lengkap dah negara ni. Yang anda berada di anjung kuasa ni merosakkan apa hal? Jadi saya melihat mereka cuba nak merosakkan dengan mempertikaikan itu ini. Dia macam satu badan kita lah. Contoh saya macam badan kita ni, kita demam, sakit. Kerana kesan dalam PKP apa semua tu, vitamin tak cukup. Masalahnya tak cukup vitamin. Rakyat nak makan, rakyat nak duit, rakyat nak tidur lena. Tidur tak lena. Api tak tahu boleh bayar tak boleh bayar. Setiap kali diganggu perasaan, debaran jantung, takut dan sebagainya. Orang nak kutip hutang. Ini yang dihadapi oleh rakyat. Dan ketua keluarga pula mikir pula, ada ke makanan untuk anak-anak? Isteri bertanya, besok nak makan apa bang? Ikan ada ke? Daging ada ke? Susu anak ada ke? Ini semua ni berada dalam pemikiran rakyat yang sekarang ni dikurung di rumah melalui PKP dan perintah darurat. Sakitlah rakyat ni. Jadi yang kamu datang ni, oh ini mungkin sebab sakit gigi. Oh ini sakit kaki. Oh ini sakit gainik. Oh ini sakit perut. Apa hal? Cerita dia simple. Rakyat tak ada duit nak makan, nak hidup. Oh ni mengikut akta ni, perkara ini, kuasa ini adalah kuasa Perdana Menteri. Maka kita dah bincangkan bahawa ini prioriti di bawah artikel 150. Ini di bawah penal code 22B, ini 40. Hey, kau buat apa benda ni? Rakyat tak nak tahulah semua tu. Yang rakyat nak, aku nak makan, aku nak hidup, jangan kamu saja hidup. Rakyat nak tahu itu. Dan mereka bergembira, bahagia menyantuni titah tuanku. Sebab tempat mereka berpayung. Tuanku dah bagi jalan. Kenapa dipertikaikan? Nak tunjuk pandai, nak tunjuk hebat. Kamu ke yang membuat ini undang-undang tu? Kamu ke yang membuat perlembagaan tu? Perlembagaan tu dah sedia ada, susun atur dari dulu. Yang dia boleh piang macam ni, kenapa? Kenapa rakyat kamu buat dalam keadaan begini? Ini yang saya marah sebenarnya. Saya tengok masih lagi dah 3 hari dah Tuan Ketua. Apalah salahnya? Masing-masing berperanan. Speaker kata okey, saya dengan ini telah pun mengulakan notis untuk diadakan persidangan parlimen. Rakyat pada kelegaan. Tapi yang kamu takut ni, macam takut malaikat maut ni, apa hal? Apakah kamu merasakan parlimen itu tempat bakal menghukum kamu? Apakah kamu merasakan ada persidangan parlimen ni kamu akan hilang jawatan? Ini masalah kamu. Rakyat tak nak ambil tahu. Kamu nak jadi menteri ke? Kamu nak jadi Perdana Menteri ke? Kamu nak jadi timbalan Perdana Menteri ke? Itu hak kamu lah, Bangan. Rakyat nak hidup. Sebab itu bila tuanku menyantuni, bila tuanku kata kita harus menyantuni kehidupan keperitan rakyat. Rakyat, alhamdulillah, suara kami didengar oleh tuanku. Rakyat, tuanku kata bawalah persidangan supaya ada check and imbang. Bincanglah setiap ordinan-ordinan yang dibuat sepanjang perintah PKP ini. Bincangkan di parlimen. Rakyat kata alhamdulillah, tuanku dah bertitah. Yang kamu nak lawan dia apa hal? This is a problem with you guys. Tuanku kata okey, apa ordinan? Sama ada SOP-nya. Kalau langgar ini kena perintah 20,000 ke 50,000 ke. Langgar itu ni bahawa pergerakan tak boleh bergerak apa semua, tak cuntik begini, kena dapat begitu. Oh ini hukuman. Bawa ke parlimen. Rakyat kata alhamdulillah, cukup.
Ini yang kamu yang pada pandai sangat ni, lebih hebat kamu Tuhan. Bukan macam. Memanglah kita tahu lah dalam parlimen tu ada juga buku-buku maiyah tu, bukan tak ada, ada buku-buku maiyah ni. Tapi janganlah kerana satu dua orang menyeberangai, kamu nak rangkumkan semua. Apa kamu takut? Seolah kapal sing akan hidup balik. Kamu takut apa benda? Ketakutan kamu ini membuatkan rakyat mula merasakan ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Kerana itu kamu mencari helah. Berbagai helah kamu bagi. Itu saya katakan madah berhelah. Kita tak boleh buat begitu kerana sekarang ni COVID-19. Ya tak ambil tahulah, brother. Mahkamah boleh bersidang. Perbicaraan boleh berjalan. Pakai ini teleconferences. Kita ni moden. Dunia kita dah terlalu moden. Negara kita terlalu maju. Lengkap segalanya. Apa tak boleh buat? Kenapa takut ni kluster ni nanti? Apakah semua 220 orang ahli parlimen termasuk speaker adalah pembawa kepada kuman virus corona? Sedangkan mereka sudah boleh injek. Apakah kamu tidak yakin dengan vaksin yang ada dalam badan menteri, timbalan menteri, ahli parlimen dan speaker apa semua kaki tangan? Kalau rasa kaki tangan itu penyebabnya, buatkanlah vaksin. Nah, kita nak bersidak sebab dalam peraturan parlimen sekurang-kurangnya, tak silap saya 28 hari. Ada teman mengatakan 14 hari. Itu pun saya tak kisahlah. Tapi legalahkan rakyat. Okey, dalam tempoh 28 hari daripada sekarang, kita akan bersidang. Dalam keadaan sekarang ni. Ya, Eropah stadium bola penuh. Betul. Apa ada masalah? Kenapa kamu mencari helah? Yang saya marah sangat ni, kamu membuat helah. Kamu ingat seolah-olah rakyat ni bodoh. Kamu ingat rakyat ni bingung. Dunia tanpa sepadan sekarang. Segala-galanya di hujung jari. Kamu lihatlah sekarang, buat bajian. Berapa ramai yang tengok berita TV sekarang. Rakyat dah tak percayalah apa menteri cakap. Perutusan Perdana Menteri tu berapa orang saya nak tengok. Bukanlah saya nak besar diri, tidak. Tetapi ini realiti. Rakyat dah menyampah. Semenyampah-nyampahnya. Cakap kamu orang tak nak percaya dah. You are nothing in the eyes of the public. Nah, sekarang ni bila kamu wujudkan begini, bicaranya begini, panggil peguam begini, panggil pakar undang-undang. Mereka siapa? Mereka lah rakyat biasa. Yang titah tu raja. Kamu sebagai menteri, kamu kena ingat, every 5 years, kamu kena balik pada rakyat. Kamu minta balik sokongan daripada rakyat untuk mendapatkan kuasa, mendapatkan kontrak kamu sebagai konon-konon sebagai pemimpin. Tak kisahlah kamu daripada MCA ke, kamu daripada MIC ke, dari UMNO ke, daripada DAP ke, daripada keadilan ke, ataupun lebay-lebay daripada PAS. It doesn't matter. Tetapi kena ingat, Duli Yang Maha Mulia, Raja-Raja Melayu, Duli Yang Maha Mulia yang teragung kekal. Jangan kamu nak tunjuk lawa dengan mereka. Jangan kamu nak tunjuk lagak dengan mereka. Santunilah apa yang telah dititahkan. Bukan susah mana pun. Bengong betul lah diorang ni. Torak dah tak laku. Nah, saya sebenarnya saya geram, saudara. Geram bila saya tengok gini. Salah, hello, Pak Menteri. Yang kamu takut kenapa? Sebab kamu bagi tahu rakyat ada peruntukan. Kita kerajaan menyediakan rangsangan keprihatinan untuk rakyat. Kita akan membantu rakyat. Mana? Kita menyediakan package rangsangan ekonomi 250 bilion. Mana? Kita menyediakan lebih kurang 40 bilion untuk membantu. Termasuklah Makcik Kia, Makcik Lima, Pak Saleh. Mana? Kamu bercakap. Kemudian kamu letakkan syarat yang bukan-bukan. Boleh dibuat melalui buatlah besar-besar lah. Dia punya pengumuman melalui Instagram lah, melalui Facebook lah, melalui TV lah. Mesti melalui masuk dalam ini online. Dah kecak berkali-kali. Makcik yang duduk dekat Sarawak, dekat Seratuk tu mana ada komputernya? Kak Minah yang buat goreng pisang tu, yang meniaga dekat Ceruk Tok Kun tu, mana ada komputernya? Pak Ya yang repair kasut tu, mana ada komputer?
Pangah laham yang buat bot. Mana ada komputer? Macam mana nak sampai? Jadi bila tak sampai begini, kamu membohong. Sebab itu akhirnya rakyat merasakan bila ada persidangan parlimen nanti, alhamdulillah, tuanku menyantuni kita, adalah harapan kita. Sujud syukur rakyat. Kerana bahawa akan ada pembelaan terhadap untung nasib mereka. Tapi apa yang berlaku? Kamu berdebat dalam ini, orang ni kata tak boleh, Menteri Undang-Undang kata begini. Akhirnya rakyat merasakan seolah-olah kamu menderhaka pada titah tuanku. Datang Makedum Seko dia pula bercabar pula. Mereka yang nakkan sidang parlimen ni apa semua ni seolah-olah untuk apa menatang politik. Itu memang memang geram lah. Dan ada pula menteri kita ni Makedum Seko lagi ni. Menteri luar. Jangan jadikan parlimen itu sebagai tempat untuk mencari kuasa. Rakyat tak ambil tahulah kau nak buat kuasa. Orang nak ambil kuasa ke nak jadi menteri ke tak, rakyat tak ambil peduli. Rakyat kata aku nak dengar masalah aku ni dibincang ke tidak di parlimen. Kau orang nak jadi menteri ke nak jadi Perdana Menteri, itu kau punya hal, kata rakyat. Rakyat tak pernah langsung merasa cemburu atas kekayaan anda. Rakyat bukan tak tahu menteri gaji dia besar apa semua. Tak ada sikit pun di hati rakyat nak marah. Tak ada. Ambillah, asalkan kami, hidup kami, makan kami, sekolah anak-anak kami, pakai kami, rumah kami boleh bayar, ada api, ada air, kami boleh hidup. Hidup kami nak hidup. Bangang. Geram betul aku. Tak payahlah mengatakan kena ingat parlimen ini hendaklah bukanlah tempat untuk merebut kuasa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kamu mencari dalih buat apa? Oh, ada pula lebay nak keluar kenyataan. Janganlah kita melakukan rampasan kuasa. Rampasan kuasa mana? Rakyat mana tahu benda ni? Rakyat yang duduk di Kelantan, yang duduk di Kubang Kerian, yang ada duduk di Pasir Mas, yang duduk di Tendung, yang ada duduk di dekat Kuala Kerai. Mereka bukan tahu yang duduk di Gua Musang. Dia bukan tahu siapa nak ambil kuasa. Melainkan bila dah bincang semua, diumumkan dengan ini, kerajaan telah melantik satu Perdana Menteri baru. Itu saja yang kamu nak wawa. Santun ni, kamu sebagai menteri bercakap dalam kabinet. Enough is enough. Agung dah bertitah, Raja-Raja Melayu bertitah. Kita kena ada rasa malu. Kita kena rasa malu pada institusi Raja-Raja Melayu. Kita kena rasa malu pada rakyat. Maka kita tidak menyantuni apa yang dinyatakan oleh Duli Yang Mulia Raja-Raja Melayu. Dan jangan kita merasa sesuatu. Jangan ada sebarang perasaan. Masalahnya kamu ni diburu ketakutan. Maka kamu mencipta macam-macam andaian. Tak ada. Saya baca berulang kali titah Duli Yang Mulia Raja-Raja Melayu, titah agung melalui peristiaran daripada penyimpan besar Muhammad Raja-Raja Melayu begitu murni. Tak ada nak kata marah, tidak. Memanglah ada orang cakap dalam Facebook, padahal pun tuanku dah tegur. Itu kata tegur. Kata lagi tu, tuanku murka. Kata tegur, kata tuanku ni. Tak ada. Murni jiwa Raja-Raja Melayu ni bercakap dengan jelas. Apa kata tuanku? Dia prihatin terhadap kehidupan rakyat yang semakin terkesan daripada COVID-19. Bukan kata nak hilangkan COVID-19. Tidak. Raja-Raja Melayu tahu we have the problem with this COVID-19. So, kata tuanku, tolonglah selesaikan masalah. Tak ada rakyat tolong. Dia maksudnya, sila selesaikan masalah ini. Supaya COVID-19 ini segera dapat kita usaikan. Kemudian, rakyat terkesan, kehidupannya susah. Rakyat nak makan. Tak adalah tuanku kata, rakyat nak makan, rumah tak ada api, rumah. Taklah. Tapi keperitan kehidupan rakyat mesti disantuni. Itu harapan tuanku. Dia sayang, kasih pada rakyat dia. Yang kamu nak langgar ni apa hal? Sebab itu jalannya bincanglah di parlimen. Kerana inilah cara pentadbiran negara kita. Ada parlimen untuk berbincang. Supaya wakil-wakil rakyat dapat mengutarakan masalah. Supaya menteri-menteri yang pekak badak ni dapat dengar. Supaya dapat dicek. Ada check and balance. Semak dan imbang mana kementerian yang benar-benar berfungsi. Ini kita nak tanya sekarang ni, mana kementerian yang berfungsi sepanjang PKP? Anda tak boleh berlepas diri.
You as a minister tak cakap, oh kita PKP tak boleh buat lah. Tak boleh. You sebagai menteri, kementerian you, dalam PKP, Kementerian Pertanian, kena pergi ke kawasan-kawasan luar bandar. Kena masuk ke kawasan perkampungan. Kena tengok macam mana cara bini rakyat hidup. Petani-petani, peladang-peladang. Ini kena disantuni. You diberi amanah. Zaman ini sekarang ni, waktu ini zaman you kena pergi. Begitu juga bagaimana dengan kementerian-kementerian dalam negeri, keselamatan kita. Kena pergilah tengok sempadan. Apakah sempadan kita dicerobohi oleh orang? Bagaimana kawalannya? Bagaimana dengan tindakan jenayah? Berbincanglah dengan ketua polis negara, dengan ketua polis negeri. Macam mana laporan? Kalau ada orang bunuh diri, how to tackle this issue? Kalau orang lelaki bini bergaduh, macam mana nak tackle isu ini? Dapat laporan daripada balai-balai polis di kampung-kampung, di desa-desa, dan disantunilah dan didrawkan satu cara macam mana how to solve this problem. Begitu juga dengan Menteri Pertahanan, Datuk Seri Sabri, bukan jadi Menteri COVID. Bincang pula dengan panglima-panglima macam mana negara kita ni dalam keadaan COVID. Kita buat perintah berkurung sekarang ni, kita ada emergency. Kita dalam darurat ini, macam mana kita punya ni, TODM okey tak okey? Panglima TODM akan beri laporan. Anggota kita macam mana? Begitu juga anggota TLDM, anggota Brigade Infantry dan sebagainya. Boleh tak gunakan mereka, kita explore kan juga. Bahagian unit medical, yang bahagian unit jentera, boleh ke buat jambatan, mana jambatan yang terputus? Masuklah ke kampung-kampung. Apa ada masalah? Kau nak tanya balik. Jadi semua kementerian kena bergerak dalam keadaan negara PKP. Bukan PKP ni suruh kamu tidur. Rakyat kamu suruh duduk di rumah. Kamu pun duduk di rumah. Ini saya katakan akhirnya kita dapat menteri yang bangang. Anda marah dengan saya. Sebab saya dapat daripada rakyat menyuarakan apa hal ni. Kita susah. Parlimen pula tiba-tiba semalam keluar satu nota dalam portal Parlimen. Kaki tangan Parlimen bekerja di rumah. Ni lagi saya tepuk dahi. Ni kita nak bersidang Parlimen. Kamu suruh kaki tangan bekerja duduk di rumah. Apa tugasnya? Apa kerja kaki tangan Parlimen ni yang mesti buat kerja di rumah? Dia bukan buat kerja kilang. Persiapan ke arah macam mana kita nak menyelesaikan jika persidangan Parlimen nak dijalankan. Yang jaga bangunan, yang jaga keselamatan, yang jaga kebersihan, yang jaga unit kesihatan, pejabat di Parlimen tu ada pejabat-pejabat menteri. Adakah telah disanitizekan semua pejabat-pejabat menteri ni? Sudah dia panggil daripada Jabatan Kesihatan. Sanitizekan ataupun apa dipanggil sanitize, dipanggil apa? Kesemburan, ubat supaya tak ada kuman-kuman. Sebab di Parlimen tu semua menteri ada pejabat di situ. Tapi mungkin ada pejabat tu kosong, takut hantu jembalang lah kot. Tengok pula dekat launch. Sanitizekan, pinggan mangkuk tu okey ke, bersih tak bersih. Tengok pula tempat minum dan sebagainya. Ini tempat pegawai-pegawai bertugas. Masa inilah sekarang preparation. Sekarang ni suruh duduk kat rumah, buat kerja di rumah. Saya menung. Ini apa hal keadaan sekarang? Inilah keadaannya. Jadi kelang kabut negara kita ni. Masing-masing kadang-kadang tidak nampak berperanan. Saya bukan marah, tidaklah. Tapi saya nak menegur lah. Janganlah kita. Sebab benda dia appear dalam portal. Kalau betul pun ada mana-mana mereka perkeranian yang menyusun dari segi nama, menyusun dari segi klaim, ahli-ahli Parlimen, mungkin dia punya allowance dan sebagainya. Okey buat kerja dari rumah. Bagai akun, okey lah. Tapi bila katakan kerja dari rumah, rakyat tengok apa benda ni nak terima macam mana? Jadi sekarang ni kenapa dicari helah? Yang saya persoalkan sekarang ni, kenapa dicari helah? Menggunakan lawyer, menggunakan peguam. Orang ni mengaku dia pakar keperlembagaan, orang ni mengaku pakar undang-undang, orang ni pakar macam-macam. Macam-macam. Saya tengok kadang saya kata rakyat tak nak tahulah. Ini semua artikel 24, section 26. Artikel itu, artikel ni. Kadang-kadang rakyat kata artikel ni rencana ke? Akhirnya rakyat bengong. Yang kamu nak dedahkan benda ni pada rakyat. Buat apa? Sekarang ni titah agung mudah. Parlimen seharusnya bersidang dengan segera.
Jangan pula kamu pula nak mentafsirkan segera ti mungkin 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Cerita pula jadi rakyat kata apa benda ni? Apa kelas lah, leceh punya menteri adalah. Betul saya cakap. Patutnya kita dengan sambut. Kalau kamu ke istana, bila kamu terima anugerah, junjung kasih tuanku. Kamu sambut. Tiap-tiap titah tuanku, junjung kasih tuanku. Sambutlah titahnya. Ini tidak seolah-olah nak mencabar pula. Ya rakyat dengar. Beradah, memberi madah berhelah. Jadi saya tak mau lagi untuk nak maki hamun orang. Dalam keadaan sekarang ni, kita fikirkan pada rakyat semua bahawa negara kita sekarang ni memerlukan pimpinan yang benar-benar faham apa yang diperlukan oleh rakyat. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam.